Kita masuk kepada bahagian kedua, iaitu mengingati dan menasihati ahli zuhud dan ahli ibadah. Orang yang nak menjadi abid ahli ibadah, yang nak hidup dalam kehidupan yang zuhud, pun perlu diingatkan, perlu dinasihatkan. Bukan bermakna dengan sebab mereka itu ahli ibadah, mereka sudah sempurna dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir naf'a wal intifa' wa fadah istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وعلى ما نوى الإمام عبد الله بن علي الحداد وأصوله وفروعهم وعلماء الآملين أولياء الصالحين. الله ينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال رضي الله عنه نفعنا الله بعلومه في دارين آمين. رضي الله عنكم. Kita berada pada bahagian kedua dalam kitab Dakwah yang Sempurna, Peringatan yang Utama. Yang peringatan yang pertama diberikan kepada ahli ilmu ataupun penuntut ilmu dan para ulama. Kita masuk kepada bahagian kedua, iaitu mengingati dan menasihati ahli zuhud dan ahli ibadah. Orang yang nak menjadi abid ahli ibadah, yang nak hidup dalam kehidupan yang zuhud, pun perlu diingatkan, perlu dinasihatkan. Bukan bermakna dengan sebab mereka itu ahli ibadah, mereka sudah sempurna dan benar. Kerana ad-dinu an-nasihah, agama itu asasnya adalah nasihat, menasihati. Kerana tanpa nasihat, peringatan, maka boleh sahaja seorang itu tergelincir dari landasan yang benar, walaupun dia seorang ulama, walaupun dia seorang yang faqih. Apatah lagi kalau dia semata-mata seorang abid, iaitu ahli ibadah. Kerana ahli ibadah itu tidak semestinya dia berilmu. Nabi pernah mengisahkan tentang seorang yang membunuh 99 orang. Dan ketika itu timbul kesedarannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mencari seseorang yang dapat dijadikan rujukan agar memberikan panduan kepadanya untuk bagaimana bertaubat kepada Allah. Orang pertama yang dia temui adalah abid, seorang ahli ibadah. Yang apabila dia memberitahu hasratnya, abid atau ahli ibadah ini bertanya, apakah dosa dan kesalahan yang kamu lakukan? Kata lelaki ini, saya telah membunuh 99 orang.
Apa kata abid atau ahli ibadah itu? 99 orang kamu tak boleh diampuni oleh Allah. Tak ada harapan untuk diampunkan oleh Allah. Sehingga akhirnya menimbulkan emosi kepada lelaki itu dan dibunuh kepada abid. Jawapan abid ahli ibadah itu menggambarkan bahawa dia bukan orang yang berilmu. Ya, kalau dia berilmu pasti dia akan tahu bahawa sebesar mana pun dosa dan kesalahan itu, besar lagi keampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada jalan untuk seseorang itu memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah. Dan abid yang digambarkan oleh Nabi itu adalah abid yang tidak berilmu. Sehingga akibatnya akhirnya dia dibunuh. Barulah orang kedua yang ditemui oleh pembunuh ini adalah alim, orang yang berilmu. Dan akhirnya orang alim ini memberikan panduan kepadanya, yang kita tahu kisahnya, disuruh untuk dia meninggalkan tempat yang dia bergelumang dengan dosanya itu ke tempat yang lebih baik, yang akhirnya di pertengahan jalan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berebutlah di antara malaikat rahmat dan juga malaikat azab. Dan kemudian setelah diukur, ternyata jaraknya lebih hampir sejengkal ke tempat yang baik dan akhirnya rohnya diambil oleh malaikat rahmat. Dan bermakna orang-orang yang abid ahli ibadah dan orang-orang yang ingin untuk hidup dalam keadaan yang zuhud pun perlu sentiasa diingatkan, sentiasa dinasihati, sentiasalah mendapat panduan-panduan. Menjajaki jalan akhirat, itu pun telah kita mulakan perbahasan itu, sehingga kita mengenal bahawa siapa itu orang ahli yang disebutkan dengan orang-orang yang disebut dengan ahli zuhud, ahli ibadah, para awliya. Itu dah dibahaskan pada bulan yang lalu. Hari ini Al-Imam Haddad menyebutkan, ketahuilah, moga-moga Allah merahmatimu, amin, bahawa sesiapa yang ingin menjejaki jalan akhirat dan berazam untuk meluangkan masanya untuk beribadah serta menumpukan diri ke jalan Allah Ta'ala, kemudian dia sudah pun memisahkan diri dari apa saja yang boleh menghalanginya daripada perkara ini, tidak kira apa saja. Maknanya kalau tiba-tiba timbul kesedaran kepada seseorang itu yang sebelumnya mungkin telah bergelumang dengan keduniaan ataupun ingin untuk memberikan fokus dan tumpuan persiapan kematian dan akhirat, nak memisahkan dirinya daripada tipu daya dunia, ya niatnya baik, hasratnya murni, dan memang pun sepatutnya kita ini dari satu masa ke satu masa, bagi orang yang benar-benar beriman, ialah setiap kali bertambah umurnya, semakinlah dia meninggalkan dunianya. Macam tu. Dan semakin bertambah akhiratnya. Kan itu sepatutnya. Tapi kita boleh tanya diri kita, bertambah umur, bertambahkah kita jauh daripada dunia, meninggalkan dunia? Dan semakin bertambah amal-amal ibadah mendekatkan kita persiapan kepada akhirat? Atau sebaliknya, bertambahnya umur, bertambah tamak dan keinginannya kepada dunia, dan semakin lupa dan lalai kepada akhirat? Kita yang mana? Kan sepatutnya begitu. Tapi kalau sudah benar azam dan kesungguhannya, maka apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu mesti ada, maka wajarlah dan wajiblah kini dia memerhatikan dirinya terlebih dahulu. Dia kena lihat dirinya. Dia kena lihat dirinya dan dia perlu pastikan dirinya itu benar-benar telah
pun memiliki kepada asas-asas utama, iaitu jika dia sudah melengkapkan dirinya dengan ilmu-ilmu iman dan ilmu-ilmu Islam, mana yang mesti diketahuinya? Maknanya dia kena tengok, sudahkah sempurna rukun iman, ilmu yang berkaitan dengan rukun iman, iaitu tentang akidah atau tauhid. Dan ilmu-ilmu Islam yang dimaksudkan dengan ilmu fiqh, ilmu syariat, sudahkah betul dia dah belajar ilmu fardu ain ni? Sebab dia nak jadi orang yang ibadah, dia nak melaksanakan ibadah, dia nak meninggalkan daripada keduniaan ini, nak betul-betul menuju kepada Allah. Maka itu asas. Tanpa daripada dia ada ilmu yang disebutkan ilmu fardu ain ni, maka dia boleh terpesong pada jalan yang sebenarnya. Sebab tu dia kena asas tu. Tak boleh seorang itu dia dengan agresifnya nak menjadi orang yang zuhud, meninggalkan dunia dan duduk dalam keadaan yang kita panggil ialah sederhana atau miskin, dalam keadaan zuhud, tapi rupanya salatnya tak betul, syariatnya tak tepat, tak tahu yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana makruh, yang mana haram. Maka itu akan menyebabkan apa yang dia niatkan dan hasratkan itu boleh menjadi kesengsaraan dia di dalam kehidupan ini dan juga di akhirat. Jadi kalau dia dah lengkap ilmu iman, ilmu Islam, barulah boleh dia menempuh peribadatan serta meninggalkan semua urusan yang bakal menghalangnya dari perbuatan itu. Barulah dia boleh untuk pastikan dia meninggalkan sedikit demi sedikit daripada keduniaan ini. Kemudian adalah dia bersungguh-sungguh memutuskan dirinya dengan urusan dunia, yang kecilnya maupun yang besar. Lalu dia menumpukan perhatian baik yang zahir ataupun yang batin kepada Allah Ta'ala dan perkampungan akhirat. Tapi asasnya ilmu. Baru dia boleh untuk nak benar-benar hidup dalam keadaan memberikan tumpuan untuk diberikan sepenuh waktunya untuk amal ibadah kepada Allah dan untuk mempersiapkan dirinya kepada menghadapi kepada akhirat. Jika dia belum menguasai apa yang wajib atas dirinya dari ilmu-ilmu yang di atas tadi, iaitu ilmu-ilmu iman, ilmu-ilmu Islam, ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, dia tak sempurna lagi atau tak belajar ilmu syariat, ilmu Islam, maka wajiblah dia terlebih dahulu mempelajarinya, kerana yang demikian itu adalah fardu yang patut diutamakan atau disebut dengan fardu ain, iaitu setiap individu wajib untuk mempelajari ilmu ini, iaitu ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan. Ini wajib. Kerana yang demikian itu adalah fardu yang patut diutamakan daripada memperbanyak ibadah. Jadi kalau dia belum cukup ilmu atau belum sempurna ilmunya, maka menuntut ilmu itu lebih fardu, lebih wajib daripada ibadatnya tu. Daripada ibadah-ibadah sunat maksudnya. Kan? Menuntut ilmu itu adalah wajib, fardu ain daripada ibadah-ibadah sunat. Sampai begitu. Itu yang perlu difahami. Oleh kerana itu, dalam sebuah khabar disebutkan, menuntut ilmu itu lebih afdal dari salat 1000 rakaat. Dan lebih utama dari menziarahi 1000 orang sakit. Dan lebih utama dari menziarahi 1000 ataupun menghadiri 1000 jenazah. Ini fadilat menuntut ilmu.
Ya. Jadi yang demikian itu adalah fardu yang patut diutamakan daripada memperbanyakkan ibadah dan menjejaki jalan ketuhanan dan kezuhudan. Hidup zuhud dalam keadaan yang meninggalkan dunia, tapi ilmunya fardu ain tak tahu, maka ini akan menjadi fitnah kepadanya. Dulu ada seorang yang di Maghribi, ini disebutkan dalam banyak kitab, diceritakan. Dia adalah abid ahli ibadah. Untuk memberikan tumpuan kepada ibadahnya, dia duduk di atas bukit. Ada satu bukit, dia tinggal di atas tu. Kenapa tujuannya? Untuk mengasingkan dirinya daripada orang ramai dan memberikan tumpuan kepada ibadah. Tapi setiap hujung minggu dia akan turun ke bawah untuk membeli barang keperluan. Ialah dia perlu makan, dia perlu untuk nak menggunakan daripada keperluan, maka dia akan turun ke bawah. Sehingga orang-orang yang berada di perkampungan itu kenal kepada abid ini. Dan mereka tak pernah pun menegur ataupun kita panggil mengganggu kepada ibadahnya abid atau ahli ibadah ini. Suatu hari ketika dia turun ke bawah, maka dia membeli seekor himar atau keldai betina. Dia beli seekor keldai betina. Yang orang-orang kampung ketika orang di pasar tu melihat dia membeli keldai betina, mungkin berkata-kata dalam hati mereka, oh mungkin ini abid membeli keldai ini tidak lain adalah supaya nanti mudahlah dia berulang alik daripada atas bukit itu ke pasar. Kerana mungkin dia dah semakin berumur atau dah nak cari kenderaan untuk mudah. Tapi ternyata setelah dibeli dan dibawa di tempatnya di atas bukit, setiap hujung minggu ketika dia turun, dia tak menggunakan pun keldai. Keldai tak dilihat. Ternyata dia jalan kaki macam biasa. Diberi keperluan, diangkat, digendong naik ke atas bukit. Sehingga menjadi tanda tanya kepada orang-orang di pasar dan penduduk. Buat apa dibelikan keldai itu kalau tak dimanfaatkan untuk ditunggang ataupun diangkat barang yang dibeli. Akhirnya ada seorang yang kita panggil tak tahan dengan pertanyaan yang berbuku di dalam hati, dijumpai kepada abid itu dan bertanya, wahai abid, kami selalu melihat engkau berulang alik dan kami tahu kamu telah pun berada di atas bukit itu beribadah kepada Allah dan kami tak nak ganggu, tapi kami nak tanya, pada waktu yang lalu kamu pernah membeli seekor keldai betina yang kami menyangka kalau kamu ingin gunakan untuk tungganganmu dan juga atau untuk mengangkat barang-barang yang kau beli di pasar. Tapi ternyata setelah engkau beli dan engkau bawa dia naik ke atas, tak pernah lagi kamu melihat kau menunggangnya dan juga engkau mengangkat barang-barang dan tak pernah dia turun lagi ke bawah. Jadi apakah gunanya kamu membeli kepada keldai betina itu? Apa yang dijawab oleh abid itu adalah jawapan yang mengejutkan. Kata abid itu, aku beli keldai betina itu adalah untuk aku menyalurkan syahwatku. Aku membeli keldai betina itu adalah untuk aku menyalurkan syahwat aku. Ya, dia manusia biasa, normal. Dia juga perlu untuk menyalurkan daripada syahwatnya, khususnya yang berkaitan dengan kita panggil ya nafsunya. Maka kerana dia tak mahu untuk kahwin, mungkin kerana yalah kahwin itu akan dipandang itu sebagai satu beban keduniaan kepadanya dan menyusahkan, maka dia mengambil keputusan untuk nak melampiaskan nafsunya dengan keldai betina. Subhanallah. Kata orang yang mendengar itu mengatakan, Astaghfirullahaladzim. Ini adalah haram. Ini adalah haram.
Perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abid itu ketika mendengar, dia mengatakan, iyakah? Betulkah? Ya betul, ini hukum. Mendatangi ataupun bersama dengan haiwan itu adalah haram. Ketika mendengar seperti itu dan ditanya kepada orang alim, ternyata benar, dia menjerit ketika itu menyesal, meraung kerana melakukan perbuatan yang haram. Kenapa dilakukan? Kerana dia jahil. Dia tak tahu, dia ingat dengan binatang halal, yang tak boleh dengan manusia itu zina. Astaghfirullahaladzim. Ya, bermakna ibadahnya sepanjang itu adalah dengan kejahilan. Tapi diberikan tumpuan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Sebab itu kena hati-hati. Perlu, kata Imam Haddad tadi, asasnya mesti dengan ilmu. Oleh kerana itu Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu, wajib bagi setiap orang Islam, setiap orang Muslim. Tersebut dalam sebuah berita daripada Nabi SAW ataupun dari para sahabat, berbunyi, barang siapa yang menyembah Allah dengan tidak mengerti hukum hakamnya, dia beribadah tapi tak tahu hukum hakam, maka yang akan mendatangkan mudarat baginya adalah lebih banyak daripada yang mendatangkan manfaat. Oleh kerana itu dalam matan Zubat disebutkan, wa kullu ilmin, setiap ilmu yang tanpa amal, kullu amalin, tanpa ilmu diamalkan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya tertolak, tidak diterima. Bahkan disebutkan tadi, kalau orang itu beramal tanpa ilmu, mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Jadi oleh kerana itu, kalaupun seorang itu nak memberikan waktu dirinya, nak mempersiapkan diri untuk akhirat, yang mesti dia ambil keutamaan adalah melunaskan fardu ainnya, ilmu fardu ainnya. Tegasnya bahawa penuntut jalan Allah mestilah segera mempelajari ilmu-ilmu keimanan dan ilmu-ilmu keislaman untuk membetulkan i'tiqadnya dari hal mengenal Allah Azza wa Jalla dan mengenal sifat-sifatnya. Kemudian dari hal beriman dengan para rasul dan hari akhirat. Ini yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Kalau tidak nanti dia boleh terpesong. Seperti mana kisah yang saya pernah ceritakan dulu, bagaimana Iblis cuba menyesatkan Syekh Abdul Qadir Jailani yang kononnya mengatakan bahawa Syekh Abdul Qadir Jailani sudah berada pada martabat yang cukup tinggi dan tak perlu lagi untuk melakukan ibadat atau kefarduan kepada Allah. Kalau orang yang jahil, yang tak mengenal kepada Allah, tak mengenal kepada hakikat daripada syariat, tak mengenal kepada Rasul, para Rasul, maka sudah tentulah mungkin dia akan tergoda dengan dakwaan itu. Sebab tu, kalau kita tengok ada orang yang sampai merasa dirinya adalah Nabi, mengaku dirinya Imam Mahdi. Ada lagi dekat Indonesia dulu mengaku dirinya Jibril. Yang main, perempuan pula tu. Bahkan sampai ada mengaku dirinya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ya, kemana perginya? Kalau bukan kerana kesesatan ini, tidak lain adalah kerana lemahnya mereka dalam ilmu tauhid dan mengenal kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tidak mengetahui tentang hakikat kebenaran daripada hak-haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perlu untuk dipelajari dan juga dikuasai. Begitu juga dengan ilmu-ilmu Islam. Di antara ilmu-ilmu Islam ialah mengetahui bagaimana hendak bersuci, yakni berwuduk, kemudian mengerjakan salat, puasa, zakat, haji. Ini kena belajar. Ini ilmu fardu ain. Tak tahu bagaimana berwuduk, maka banyaknya ibadah yang tak dapat dia laksanakan. Tak tahu tentang fardu wuduk dan yang membatalkan wuduk.
Maka ternyata rupa-rupanya apa yang dia buat selama ini tidak sah. Tak tahu syarat-syarat sah dan sebagainya. Sebab tu kena belajar. Jadi kalau orang tu dia menuju untuk ibadah tapi tak tahu ilmu bagaimanakah ilmu syariat, tahu yang manakah syarat-syarat, rukun-rukun, wajib-wajibnya dan juga sunnah-sunnahnya, maka dia boleh berada pada kesesatan. Dia mendakwa dirinya beribadah tapi rupanya ibadahnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, maka jangan sampai dia melakukan sesuatu ibadah dan jangan terlibat dalam sesuatu adat seperti berakad nikah, berjual beli, sehingga dia mengetahui hukum-hukum Allah Ta'ala. Jadi kalau seorang itu dia nak menceburi apa pun, dia kena belajar tentang perkara itu. Contoh, dia nak berniaga, maka dia kena belajar ilmu muamalah. Kita lihat hari ini berapa ramai orang yang ketika bermuamalah, dia tak sedar ataupun mungkin dia sedar tapi dia tak kisah tentang riba. Dia tak peduli tentang unsur gharar adanya daripada perkara yang penipuan. Adanya daripada di situ perkara-perkara syubhat. Kan? Adanya daripada perkara-perkara yang batil di dalam perniagaan. Kenapa mereka sampai berbuat demikian? Kerana jahil, kerana tak belajar ilmu tentang muamalah. Sedangkan Islam itu adalah berada dalam semua perkara yang kamu ingin lakukan. Di situ ada syariatnya, di situ ada undang-undangnya di dalam Islam. Nak nikah, nak berkahwin, perlu belajar ilmu perkahwinan. Supaya kamu tahu bahawa perkahwinan itu bukannya sekadar untuk nak melepaskan nafsu semata-mata. Kamu ada tanggungjawab, ada hak-hak yang mesti ditunaikan. Sebagai seorang suami terhadap isterinya, dan isteri terhadap suaminya. Nanti ada anak, apakah yang mesti kamu lakukan? Nafkahnya, zahir dan batin. Yang perlu dipelajari. Hari ini kita lihat, minta maaf, perkahwinan berada di mana-mana, tapi perceraian nak berlaku. Kenapa? Kerana lemahnya ilmu daripada ilmu tentang hukum hakam berkaitan dengan perkahwinan. Yang lebih kita bimbang ialah dalam perkahwinan, hal nikah dan cerai pun ada kalanya orang sambil lewat. Entah minta maaf kalau dia tak tahu atau dia buat tak tahu, cerainya mungkin dah lebih dari 10 kali. La ilaha illallah. Siapa yang peduli kalau dia tak mengambil berat tentang syariat? Sebab kerana apa? Kerana ini adalah perkara yang serius, perkara yang penting, perlu untuk diambil keutamaan. Oleh kerana itu, walaupun Islam menggalakkan untuk perkahwinan, tapi orang yang nak berkahwin perlu untuk dididik, diajar ilmu-ilmu tentang perkahwinan supaya jangan sampai apa yang dia lakukan itu adalah bertentangan dengan syariat yang akan memberi impak dan kesan kepada nasab, keturunan, anak yang dilahirkan. Daripada sebab kerana pelaksanaan perjalanan perkahwinan yang tak betul. Kalau tidak, kalau tak belajar tentang ilmu-ilmu ini, tentulah dia akan tersungkur ke dalam dosa. Nabi SAW ketika mana membuka pasar untuk kaum muslimin setelah melihat usaha untuk Nabi mengatakan bermuamalahlah kamu dengan orang-orang Yahudi di pasar. Tapi melihat orang-orang Yahudi menjalankan perniagaan itu dengan riba, dengan gharar, ada tipu, ada ghish, ada penipuan, ada yang tak amanah dan sebagainya, maka akhirnya Nabi mengambil keputusan untuk membuka pasar untuk pasar orang-orang Islam di Madinah Al-Munawwarah. Dan Nabi sendiri yang menjadi
Apa KPDKNKK itulah. Nabi sendiri yang kadang-kadang turun cek. Kalau tidak, Nabi akan manahkan di antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Supaya pasti tidak ada di dalam muamalah itu yang disebutkan daripada penipuan ataupun daripada muamalah yang tak betul. Satu hari Nabi SAW ketika pergi pasar melihat orang menjual kurma. Atasnya kering, elok kering. Nabi masukkan tangannya di bawah. Ternyata rupanya kurma yang di bawah itu basah. Maka dia tanya oleh Rasulullah, kenapa yang di bawah ini basah? Ke atas ni kering. Kata penjual itu, semalam hujan ya Rasulullah, maka hujan itu menimpa kepada kurma. Maka kurma-kurma itu basah. Kata Nabi, ya kalau dia basah, ya dia basah. Tapi kenapa yang basah itu kamu sorokkan di bawah? Yang kering kamu letakkan di atas? Kerana beza di antara kurma kering dan basah lain. Khususnya dalam timbangan, kerana yang basah lebih berat daripada yang kering. Bermakna di situ, kalau tak diingatkan oleh Nabi, bermakna kamu ada niat untuk menipu. Maka Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kepada kami, iaitu kepada orang-orang Islam, bukan golongan orang-orang Islam, kata baginda Rasulullah SAW. Dididik oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi mengatakan, at-tajir, as-saduq, al-amin, al-muslim, ma'asyuhada yaumul qiyamah. Seorang peniaga yang bercakap benar, tak ada tipu. Amanah, amin. Muslim, menjaga kehidupan Islamnya. Maka, nanti di akhirat, dia akan bersama dengan para syuhada. La ilaha illallah. Hebatnya. Orang berniaga pun boleh dapat kedudukan yang cukup tinggi seperti itu. Dan riwayat lain, ma'an nabiin wa siddiqin. Dengan para nabi dan para siddiqin. Berniaga je pun. Bukannya pergi ke medan peperangan. Tapi kerana dia jujur, cakap benar. Dan jaga kehidupan Islamnya. Maka dia ditinggikan kedudukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan para syuhada. Masya Allah. Tapi zaman kita ini ya berniaga, orang dipanggil apa, tak tipu tak untung. Yang menjadi targetnya adalah keuntungan. Yang menjadi keutamaannya adalah berapa yang dia dapatkan. Sedikit pun tidak diasaskan dengan iman. Seolah-olah ketika berniaga itu ditanggal pakaian Islam dan imannya. Tak boleh. Kamu itu Muslim dimanapun kamu berada. Dan buat apa pun. Kamu mukmin sepatutnya ketika apa pun kamu buat. Tak boleh ketika mana kamu buat sesuatu. Kamu seolah-olah meninggalkan iman. Meninggalkan Islam. Tak boleh. Dan ini yang perlu untuk diingatkan. Khususnya di zaman ketika manusia sudah mula memburu kepada keduniaan. Sehingga tidak mempedulikan yang mana halal, yang mana haram. Berapa ramai orang terlibat dengan minta maaf. Investment, saham, urusan-urusan pelaburan dan sebagainya yang dia sendiri pun tak tahu dan tak faham adakah ini halal ataupun haram. Kalaupun ada yang memfatwakan haram, dia sendiri pun tak nak dengar. Tak boleh mah, itu tak peduli. Kenapa? Kerana dia dah dapat habuan yang banyak. Yang itu yang dia pentingkan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan Allah SWT limpahkan kita dengan limpahan yang bermanfaat. Jadi, kalau dia tak betul-betul pastikan setiap daripada apa yang dia nak buat itu dengan asas ilmu, tentulah dia akan tersungkur ke dalam dosa, baik dia tahu maupun dia tak tahu. Padahal dirinya tidak akan diuzurkan lagi sama sekali. Maksudnya, dia tak boleh nanti ketika mana disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kamu berniaga menipu? Saya tak tahu ya Allah. Tak boleh. Kenapa? Kerana sebenarnya kamu sudah mampu untuk bertanya dan mempelajari ilmu tu. Kamu kena cari orang untuk belajar.
Kamu tak boleh beri excuse di hadapan Allah nanti, saya tak tahu. Tak akan diterima oleh Allah. Khususnya zaman kita ni, zaman yang kita sebenarnya untuk nak menuntut ilmu ini ada di mana-mana. Khususnya dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Tak ada alasan. Jadi sebab tu, perlu untuk kita berhati-hati. Khususnya lagi yang paling kita bimbang sekarang ini adalah berkenaan dengan zakat. Ada orang dah mula berniaga. Kan ada zakat perniagaan, tapi dia tak peduli pun dengan zakat tu, ataupun dia tak tahu pun dia kena zakat. Sebab dia tak belajar tentang ilmu zakat. Ada orang dia, kita panggil, menternak. Dalam ternakan itu ada zakat ternakan. Ada orang yang menyimpan duitnya. Dalam simpanan itu ada zakatnya. Ya, Alhamdulillah, ada orang-orang yang tahu dan sedar membayar zakat. Tapi ada orang yang dia tak tahu yang dia kena zakat. Kenapa dia pun tak tahu? Kerana dia tidak belajar ilmu fardu ain. Baik. Mendalami dan memperluas ilmu itu tidaklah wajib tetapi dituntut. Jadi sepatutnya asas-asas ini kita kena belajar. Tapi untuk kita nak pergi mendalami seperti menjadi para orang-orang yang mendalami ilmu, itu tak wajib. Taklah semestinya sampai ke tahap itu. Adapun mendalami dan memperluas diri dalam semua ilmu-ilmu itu sebenarnya tidaklah wajib. Ke atas semua peribadi. Tak semua orang wajib seperti itu. Tapi yang wajib adalah asas-asasnya keutamaan itu. Malah dia wajib khusus bagi orang yang mempunyai masa dan yang ahli daripadanya, golongan pemimpin-pemimpin agama dan para ulama syariat yang memang sudah ditunjuk Allah Ta'ala sebagai ahlinya untuk menyebarkan manfaat kepada para hamba-Nya serta menujuki mereka liku-liku hukum hakam keadaan hidup mereka dan kembali mereka ke alam akhirat. Ada kalanya Allah Ta'ala mengumpulkan antara ilmu-ilmu batin dan ilmu-ilmu zahir bagi orang-orang khusus dari kaum mukminin. Ada orang dia istimewa. Dia bukan hanya sempurna ataupun kita panggil lengkap dengan ilmu-ilmu yang zahir, ilmu fardu ain, ilmu asas-asas agama. Dia juga ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu batin seperti penyucian jiwa, hatinya dijaga dan sebagainya. Ini orang-orang yang istimewa. Umpamanya dikumpulkan pada peribadi seseorang dengan ilmu syariat, suluk, perjalanan tarikat serta penyaksian terhadap hakikat. Ini orang-orang yang merupakan orang-orang yang cukup istimewa. Ini tentu sekali untuk kepentingan orang-orang yang khusus dan orang-orang yang awam juga. Jadi kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-Nya ini yang dilengkapi dengan ilmu syariat dan ilmu kebatinan, ilmu yang disebutkan dengan ilmu penyucian jiwa, orangnya soleh baik. Itu adalah untuk supaya bukan hanya kelebihan kepada dirinya, tetapi juga kelebihan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya dia boleh pandu, dia boleh ajar, dia boleh contohkan kepada orang lain. Sebab itu Nabi mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para Nabi, bukan mewarisi ilmu zahir saja tetapi ilmu batin dengan maksud bagaimana Nabi dengan akhlak, bagaimana Nabi bermuamalah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlapang dada, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memaafkan, sabar. Barulah pada waktu itu kita melihat bagaimana dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada pada keadaan yang sempurna. Nah. Baik. Dan sudah. Jadi ini adalah orang-orang yang mana dengan adanya mereka ini sebenarnya membawa kebaikan kepada orang lain. Adalah hal dan keadaan para salik ini, iaitu mereka yang benar-benar sudah sempurna ilmunya, iaitu ilmu fardu ain, asas-asasnya, menjauhkan diri daripada manusia. Maksudnya apa? Kurangkan untuk dia ni sentiasa berkumpul-kumpul dengan perkumpulan-perkumpulan manusia ini.
Kalau betul-betul seorang itu nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara yang perlu dia buat adalah mengasingkan diri. Tapi bukan maknanya ditinggalkan sama sekali. Tinggal tanggungjawab keluarganya, tinggalkan daripada tanggungjawab kemasyarakatan, tidak. Tapi maksudnya ialah mengurangkan, bahkan memilih di dalam bermuamalah dan bergaul ini dengan orang-orang yang tak merosakkan daripada hala tujunya menuju kepada Allah. Kan? Sebab apa? Sebab yang memberi pengaruh besar kepada kehidupan seseorang itu adalah pergaulannya, environmentnya, atau bi'ah disebutkan. Sebab itulah Nabi kita Muhammad SAW ketika mana di Mekah itu tidak membawa lingkungan yang baik, maka Nabi perintahkan kepada sahabat di awal-awalnya berhijrah ke Habsyah. Walaupun Habsyah itu bukan negara Islam, tapi sekurang-kurangnya rajanya dan rakyatnya beragama Nasrani pada waktu itu. Dan cara kehidupan mereka itu sekurang-kurangnya tidaklah rubuh dan runtuh seperti mana kehidupan orang-orang jahiliyah di Mekah. Kerana environment ataupun persekitaran itu mempengaruhi. Sehinggalah Nabi diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bahkan Nabi sebelum berhijrah ke Madinah, bukan Nabi hijrah dan suruh kaum muslimin berhijrah begitu saja. Ketika Bai'atul Aqabah pertama, kemudian Bai'atul Aqabah kedua, Nabi sudah mengutuskan beberapa sahabat, termasuklah Mus'ab bin Umair, untuk berdakwah terlebih dahulu, untuk membentuk daripada penerimaan dan persekitaran yang baik. Sebab tu Nabi ketika tiba di Quba, itu disambut dengan meriah oleh ahli Quba dengan berkat dakwahnya, di antaranya Mus'ab bin Umair. Disediakan dulu tapaknya, asasnya, environment yang baik. Nabi mengatakan, ajar qabla dar. Kamu itu kalau nak beli rumah, nak duduk cari rumah, cari jiran dulu. Cari jiran dulu, tengok jiran bagus tak? Neighborhoodnya okey tak? Kenapa? Sebab dia akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita hidup di situ, kita tinggal di situ, kita bergaul di situ. Nabi berikan kaedah, ajar qabla dar. Tengok jiran dulu, baru pilih rumah. Bahkan Nabi mengatakan ar-rafiq qabla tariq. Pilih teman, kawan, untuk kalau kamu nak musafir, nak adakan perjalanan, cari kawan dulu yang betul. Kerana kalau tak kena gaya, kamu pergi melancong ke atau pergi betul, tapi kerana kawannya, minta maaf, adalah kawan yang tak baik, nanti kamu dibawa ke tempat-tempat yang tak elok. Sedang pada waktu itu hati kamu sedang terbuka sebab kamu nak jalan-jalan. Kamu perlukan teman, panduan, tapi ternyata salah pilihnya ke tempat yang tak baik. Kata Nabi, ad-rafiq qabla tariq. Pilih kawan yang tepat, betul dulu sebelum kamu adakan perjalanan. Sampai begitu dititik beratkan oleh Nabi SAW. Sebab tu kalau orang betul nak menuju ke akhirat, dia akan cuba mengasingkan diri, select orang-orang yang sepatutnya dia bergaul dan kurangkan pergaulannya dengan orang ramai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahmati oleh Allah. Sambung sikit. Bahkan orang-orang dulu ketika nak menuju kepada Allah, ada di antara mereka yang sanggup keluar ke tempat-tempat yang terpencil. Bahkan pergi ke atas gunung, di padang pasir yang sunyi, untuk semata-mata meriyadahkan jiwa. Agar ia tersingkir dari adat dan kebiasaannya dan untuk menteguhkan makam-makam keyakinan. Iaitu menguatkan tawakal atau serah diri kepada Allah Ta'ala. Nak latih diri. Tapi bukanlah meninggalkan, saya sebutkan tadi, tanggungjawab. Mereka peruntukkan waktu-waktu itu untuk mereka beruzlah sekali-sekali
Seperti mana juga ia dilakukan oleh Nabi SAW yang berkhalwah atau beruzlah ke Gua Hira, mengasingkan diri. Tapi Nabi ketika tinggalkan Khadijah dan anak-anak itu dengan kelengkapan yang cukup. Semuanya dah cukup. Sebab Nabi SAW itu adalah seorang businessman pada waktu itu. Nabi sudah pun ada sumber-sumber daripada kehidupannya dengan perniagaan-perniagaan yang telah pun dilakukan oleh Rasulullah dan Khadijah radhiyallahu anha. Tapi Nabi nak berikan tumpuan pada waktu itu untuk nak disebutkan meriyadahkan jiwa, untuk melatih jiwa ni supaya menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan. Sebab minta maaf, contohlah kita kat rumah, balik-balik rumah dah jadi kebiasaan dah, buka TV dah tengok dah. Tadi dah bagus sekali kat masjid, Masya Allah dah. Dah rasa dengar ni macam insaf dah. Dah kalau boleh tu nak berubah dah. Balik-balik rumah je habis. Jadi kadang-kadang terpaksa asingkan sekejap. Kan? Sekurang-kurangnya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidak pun perlu tu nak keluar ke tempat yang lain, siapkan di rumah kita itu satu ruang khusus. Kalau ada bilik kosong, bilik itu untuk kita gunakan, untuk kita asingkan daripada keduniaan ini. Kan? Masuk situ bermakna ini waktu untuk dengan Allah saja. Ibadat, solat, baca Quran, baca kitab, subhanallah, zikir, supaya kita ada tempat yang memberikan fokus. Kalau tidak, kita akan tak selesai lagi pada kita ni, kesibukan kita dengan keduniaan ni tak akan selesai. Kita kena latih jiwa dia, kita untuk tinggalkan adat-adat kebiasaan yang nafsu kita ni, perkara yang melalaikan. Serta untuk teguhkan makam-makam keyakinan. Sebab apa? Sebab banyaknya perkara-perkara yang berada di sekitar kita ini yang menimbulkan was-was dan juga keraguan kepada kita. Banyak. Apa yang kita dengar, apa yang kita tengok, apa yang tu, semuanya bukannya memantapkan keyakinan, bahkan menjadikan kita semakin keliru. Maka perlu untuk kita berikan fokus untuk membina makam-makam keyakinan daripada ainul, disebutkan ilmu yaqin, kepada ainul yaqin, yang mudah-mudahan sampai kepada kamalul yaqin. Tapi nak kena naik. Jadi dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan waksa kita sepenuhnya. Waktu untuk kita meriyadahkan jiwa kita. Serta untuk menguatkan tawakal dan menyerahkan diri kepada Allah. Waktu tu kita pun kita tinggalkan daripada kebergantungan kita kepada makhluk, kebergantungan kita kepada harta. Kita kadang-kadang tu, kalau aku ni tak buat ni, tak dapat ni. Kalau tak buat ni, tak dapat ni. Kita kena yakin bahawa Ar-Razzaq itu Allah. Dan kita sebenarnya hidup ini semuanya adalah bergantung kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengikhlaskan amal kepadanya. Itu pun untuk nak kita melatih diri menjadi ikhlas. Kerana kalau kita sendiri-sendiri, dia punya semangatnya berbeza dengan solat ataupun beribadat di depan-depan orang ramai. Kadang-kadang depan orang ramai sungguh-sungguh kita solat, tapi maknanya kita dah bercampur aduk dah. Kerana Allah kan, kerana manusia. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, kalau kita benar-benar buat dan sanggup kita buat, pastilah mudah-mudahan itu adalah kita benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga berzuhud pada dunia, pada harta kekayaan dan pangkat kedudukan, serta tidak menginginkan perhatian orang kepadanya. Jadi ini adalah merupakan latihan-latihan yang mungkin boleh kita tambah dalam jadual keharian waktu kita untuk melatih jiwa kita ni, untuk kita ni mendekatkan diri kepada Allah setelah kita mempelajari dan menguasai ilmu-ilmu fardu ain tadi, dan agar kita ni mempersiapkan diri menuju kepada Allah, atau kita sebut menuju kepada akhirat, tempat yang kekal abadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bantuannya kepada kita dan kekuatan kepada kita dengan iman
dan juga diberikan keberkatan waktu dan umur oleh Allah SWT, dan diberikan sihat wal afiyah zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki hissi dan maknawi, serta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah agar kita dapat untuk melaksanakan amal ibadah yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.